Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan ini saya Ahmad Taqiyuddin bin Muhammad Khatib Sadali beserta rakan seperjuangan saya iaitu Muhammad Ali Haikal bin Muhammad Ali akan membentangkan berkenaan kajian hadis daif dan maudhu' yang bertajuk hadis mu'allal. Okay, kita terus kepada definisi. Definisi hadis mu'allal dari segi bahasa ialah kata nama objek daripada perkataan alla lahu, iaitu mencacatkan atau menimpakan penyakit. Kata nama mu'allal iaitu yang cacat atau ditimpakan penyakit. Binaan perkataan ini juga mengikut daripada kaedah saraf yang masyhur dan merupakan bahasa yang fasih. Dari sudut istilah pula, hadis mu'allal ini pula ialah hadis yang mengandungi illah, iaitu kecacatan yang tersembunyi menyebabkannya menjadi daif, meskipun pada zahirnya hadis tersebut tidak terdapat sebarang kecacatan. Maksudnya kat sini sesebuah hadis yang dilihat pada mata kasarnya, pada mata zahirnya, kita tidak mendapati hadis tersebut kecacatan. Akan tetapi apabila diteliti dan dikaji oleh ahli hadis, terdapat kecacatan di dalam hadis tersebut. Seterusnya, definisi hadis mu'allal bagi pendapat Imam Al-Baiquni, beliau berkata, wama bi'illatin rumudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Maksudnya kat sini ialah dan apa hadis yang mempunyai illah, iaitu kecacatan atau tersembunyi, telah dikenali sebagai hadis mu'allal di sisi mereka. Di sisi mereka kat sini merujuk kepada ahli hadis yang mengkaji kecacatan yang terdapat di dalam sesebuah hadis. Berdasarkan kata-kata Imam Al-Baiquni yang saya nyatakan tadi, hadis mu'allal adalah sebuah hadis yang secara zahirnya dilihat selamat daripada sebarang kecacatan. Apabila dilihat kembali dengan teliti, akan terdapat kecacatan tersebut, dan ini hanya diketahui oleh ahlinya saja. Ahlinya saja kat sini merujuk kepada ahli hadis. Seterusnya akan dinyatakan tempat berlakunya kecacatan. Terdapat beberapa tempat yang dapat dilihat kecacatan di dalam sebuah hadis. Antaranya ialah pada sanad atau matan, dan kecacatan tersebut hanya dapat diketahui oleh ahli hadisnya saja yang meneliti setiap jalur-jalur yang terdapat pada hadis tersebut. Antara kecacatan yang biasa dijumpai adalah tafarrud ar-rawi, iaitu perawi menyendiri dalam meriwayatkan hadis, atau berlaku percanggahan dengan perawi, atau riwayat yang lebih kuat daripadanya, sama ada dari sudut keadaan perawi atau bilangan perawi dalam sesebuah hadis. Apabila mereka berpuas hati dengan penelitian yang mereka lakukan, iaitu ahli hadis sendiri itu lakukan, mereka akan membetulkan kembali hukum hadis daripada bersambung kepada terputus. Apabila mereka telah yakin dengan perkara yang mereka lakukan, mereka akan bertawakuf dalam perkara yang mereka tidak yakin. Antara pembetulan yang ahli hadis lakukan ialah membetulkan hukum hadis daripada mausul kepada mursal, atau daripada marfu' kepada mauquf, atau mereka melakukan tawakuf. Seterusnya, kecacatan yang terdapat pada sanad dan matan. Walaupun terdapat illah pada sanad, terkadang ia juga mempengaruhi sanad dan matan. Maksudnya kat sini, walaupun di dalam sebuah hadis mempunyai kecacatan dalam sanad, ia juga akan memberi kesan kepada matannya juga. Riwayat oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Illah Al-Hadis, beliau berkata, aku telah bertanya kepada ayahku tentang hadis yang diriwayatkan oleh Baqiyah bin Al-Walid daripada Yunus bin Yazid Al-Aili daripada Az-Zuhri daripada Salim daripada Ibnu Umar. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda. Maksudnya
Sesiapa yang mendapat 1 rakaat daripada solat Jumaat atau selain daripadanya, maka dia telah memperolehinya. Okey. Sambungan pada kecacatan yang terdapat pada sanad dan matan ini, Abu Hatim berkata, kesilapan ini adalah pada matan dan sanad hadis. Riwayat yang sebenarnya adalah daripada Zuhri, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi Muhammad SAW. Okay, kat sini boleh tengok sanad ni berbeza dengan sanad yang saya nyatakan tadi. Okey, perbezaan pada sanad. Seterusnya pada lafaz ni iaitu barang siapa menemukan 1 rakaat dari sesuatu solat, maka sesungguhnya dia telah menemukan solat itu. Okey, ini merupakan matan hadis yang sebenarnya. Kalau macam yang tadi tu, dia punya matan berbunyi sesiapa yang mendapat 1 rakaat daripada solat Jumaat atau selain daripadanya, maka dia telah memperolehinya. Okey, nampak perbezaan kat situ kan? Perkataan min solatil Jum'ati tidaklah terdapat dalam hadis ini. Sebenarnya perkataan min solatil Jum'ati tu tak ada pun dalam hadis ini, dan ianya adalah satu hal yang timbul daripada salah sangka. Kat sini nampaklah kecacatan yang berlaku pada sanad hadis dan matan hadis. Baiklah, seterusnya kecacatan pada matan. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim Ibn Tahman dari Hisham Ibn Hassam, dari Muhammad Ibn Sirin, dari Abu Hurairah, dan Suhail Ibn Abu Saleh dari ayahnya. Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, apabila salah seorang kamu bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia membasuh 2 telapak tangannya 3 kali sebelum dimasukkan kedua tangannya itu ke dalam bejana, iaitu wadah air, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana telah bermalam tangannya itu. Kemudian hendaklah dia menciduk dengan tangan kanannya dan dia tuang atas tangan kirinya, lalu dia membasuh duburnya. Abu Hatim Ar-Razi berkata, semestinya perkataan kemudian dia ciduk dengan tangan kanannya sampai akhir hadis adalah dari perkataan Ibrahim Ibn Tahman sendiri, kerana dia menyambung perkataannya dengan hadis, dan hal itu tidak disedari oleh si pendengar. Seterusnya, karangan yang masyhur tentang hadis mu'allal. Yang pertama, kitab Al-Ilal oleh Ibnu Al-Madini. Kedua, Ilal Al-Hadis oleh Ibnu Abi Hatim. Ketiga, Al-Ilal wa Ma'rifah Ar-Rijal oleh Ahmad bin Hanbal. Yang keempat, Al-Ilal Al-Kabir oleh Al-Tirmizi. Dan yang kelima adalah Al-Ilal Al-Waridah fi Ahadis An-Nabawiyah oleh Ad-Daraqutni. Contoh hadis mu'allal dalam kutub Tis'ah. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abdus Salam bin Harbin Al-Mula'i, an A'mash, an Anas qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajah lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min ardi. Qala Abu Isa, hakadha rawa Muhammad bin Rabi'ah an A'mash an Anas hadha al-hadith. وروى وكيع وأبو يحيى الهماني عن أعمش قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من أرضه. وكلا الحديثين مرسل. ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم. قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق. Maksudnya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Salam bin Harb Al-Mula'i dari Al-A'mash dari Anas. Dia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak membuang hajat,
baginda tidak mengangkat kainnya hingga hampir menyentuh tanah. Abu Isa berkata, demikianlah Muhammad bin Rabi'ah meriwayatkan hadis ini dari Al-A'mash dari Anas. Sementara Waqi' dan Abu Yahya Al-Himmani meriwayatkan dari Al-A'mash. Dia berkata, Ibnu Umar berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak membuang hajat, baginda tidak mengangkat kainnya hingga hampir menyentuh tanah. Dan kedua hadis ini adalah mursal. Dikatakan juga bahawa Al-A'mash tidak mendengar dari Anas dan tidak juga dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia melihat Anas bin Malik. Lalu dia berkata, aku melihat Anas sedang solat. Lalu dia menyebutkan darinya tentang solat. Sedangkan nama Al-A'mash adalah Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kahili. Dan dia adalah seorang budak dari Bani Kahili. Al-A'mash berkata, bapaku dulu memiliki anak yang masih dalam kandungan, kemudian diwarisi oleh Masruq. Takhrij hadis. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sunan Tirmizi, kitab bersuci. Dalam bab berusaha menutup diri ketika membuang hajat. Nombor hadis 14. Serta hadis adalah sahih menurut Al-Albani. Sebagai kesimpulan, hadis mu'allal termasuk dalam hadis dhaif dan tidak boleh dijadikan hujah kerana sanadnya terputus dan perawi yang dibuang itu tidak dikenali. Illah dapat dikesan melalui keseorangan perawi dalam riwayat. Ada percanggahan dengan perawi lain dan tanda-tanda lain selain yang dinyatakan. Cara mengetahuinya ialah dengan menghimpunkan semua jalan sanad hadis dan mengkaji pada perbezaan para perawi serta membandingkannya. Kemahiran untuk meneliti dan mengkaji kecacatan yang terdapat dalam sesebuah hadis hanya diketahui oleh ahli hadis. Sekadar itu perkongsian kami. Sekian, terima kasih.